kami buat Grab. Ya, boleh. Grab juga salah satu daripada perkhidmatan dalam pelancongan itu dan salah satu daripada ini. Okey. Okey, kamu boleh teruskan. Okey, cikgu. Semua apa macam tu? Pas. Kamu boleh semua pilih salah satu pengikutan yang syarikat yang wujud kat ini. Contoh kalau kamu nak pilih bas, contoh kamu pilih diorama. MC. Kamu cuma pilih satu je. Untuk mereka punya perkhidmatan, harga, mereka punya kelebihan. Boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dia punya apa? Bas. Tu? Masih? Ya. Grup Seahorse Car Rental. Hai, selamat datang ke galeri kami. Ini adalah kami orang pembentangan. Nama syarikat kami adalah Seahorse Car Rental. Tahu tadi ke mana ni? Dari segi namanya kamu ada apa tahu? Betul, sebab ini dikenali sebagai bandaraya Betul. Oke, ini adalah jenis-jenis kendaraan sewa yang ditawarkan oleh Seahorse Car Rental. Antaranya adalah Axia, Myvi, Saga, Facelift, Beza Auto, Vios Auto, New Myvi, dan juga van manual punya. Nah, setiap jenis-jenis kendaraan ini menyediakan harga-harga yang berbeza. Dia orang bukan saja menawarkan penyewaan kereta dekat Miri saja, dekat luar Miri pun ada seperti di Sabah dengan Brunei. Tapi disebabkan dia di luar Miri, jadi dia akan memberi tambahan charge lah macam itu. Okey, seterusnya kawan saya akan menceritakan tentang syarat-syarat penyewaan di syarikat kami. Okey, ini syarat-syaratnya adalah dia adalah mesti ada lesen di DA. Dia juga menjaga kebersihan kereta agar contohnya tidak membawa durian masuk ke dalam kereta sewa karena ia berbau. Dan dia juga memberikan kebetulan dalam kereta. Dia juga dilarang merokok, dan jika merokok dalam kereta akan dicas sebanyak sekurang RM100. Dan juga lebih dari jam sewa atau lebih dari 24 jam akan dicaskan 10 sejam. Dan seterusnya ada kereta syarikat kami. Yang pertama adalah kami akan membuat free delivery ke airport. So kalau orang mau hantar barang-barang ke airport, kami orang akan hantar secara percuma. Seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, syarikat kami menawarkan kereta sewa ke luar negeri juga. Seterusnya, kalau kamu orang menempah kereta sewa itu awal daripada 3 hari, kamu orang akan dapat harga rendah. Contohlah, kamu orang sewa Axia punya 130 ringgit untuk sehari, itu harga asal dia. Kalau kamu orang sewa lebih awal dari 3 hari, kami orang akan memberi harga sebanyak 90 ringgit sehari. Belum cikgu? Kenapa baikkan? Seterusnya penambahbaikan. Kami akan menambah insurans perjalanan untuk para pengguna atau penyewa. Seterusnya akan menawarkan diskon 10% semasa perayaan seperti Hari Raya, Christmas. Banyak orang menggunakan kereta untuk balik kampung. Seterusnya, minyak kereta kendaraan kami akan memastikan minyak kendaraan itu penuh. Jika anda semua berminat dengan
sewa penyewaan dari kami orang boleh pergi ke location ini, yaitu di Vista Perdana, Miri, dan kami orang punya manajer Jason 0112 511 6445. Itu saja. Ada persoalan? Okey, ada soalan tak? Apa kamu rasa tentang mereka punya ni Sivas Parental kajian mereka? Mereka rasa mereka nak tambah baikkan dari segi insurans. Maksudnya sebelum ni tak ada insurans kan macam mana? Ada yang apa tu penyewa tak tahu, jadi kami perlu beritahu dekat lupa beritahu dekat media sosial kami. Jadi kamu ada menyediakan insurans? Ya. Ada soalan tak? Bukan itu saja, jangan risau. Ada wifi, ada bulu batu, ada GPS, ada ambulans biasa. Makanan tak? Makanan, kami akan tambah kalau kamu orang rasa itu penambah baikan. Tapi risau juga makanan tu nanti masih tak sejuk, tak panas. Kalau yang tak ada visa boleh sewa. Seperti yang kawan saya cakap tadi, untuk menyewa ni perlu ada lesen juga. Kalau orang tak ada lesen Tidak boleh, sebab bahaya. Nanti kena sama nanti. Bukan kamu saja, kena sama syarikat itu juga sebab membenarkan penyewa yang tidak berlesen membawa kereta sewa. Macam mana dengan pelancong asing? Kalau pelancong asing, kami akan menyediakan perkhidmatan driver saudara. Jadi kamu tak galakkan mereka untuk membawa lah? Ya, supaya tidak berlaku apa-apa. Itu termasuk dengan cas juga lah. Itu sewa driver juga. Jadi boleh dibagi kelompok lah kereta? Ya, boleh. Oh, jadi casnya mahal lah. Casnya sebanyak 20 atau 30 euro di luar dulu. Depend dengan dia punya jarak lah dari dulu. Okey. Itu saja. Okey semua? Okey. Thank Kita you. jom seterusnya. Oke, hai. Selamat pagi. Kami juga dari syarikat Bas Asia Brahmas Bas Asia Brahmas Express. Tahu kan Bas ini? Oh. Siapa pernah pakai? Tidak. Oke, kamu orang belum tahu apa kemudahan yang disediakan kan? Dalam sini. Kemudahannya dia akan menyatakan Kemudahan yang disediakan di bus ini ialah mempunyai tempat duduk yang selesa, dia ada tempat yang besar lah untuk satu orang. mempunyai televisyen. Dekat cushion tu ada television setiap cushion. Di sini dalam bus ini juga ada menyediakan wifi supaya orang tak boring. Iya, boleh. Ada menyediakan tandas, platform, Platform red Red bus bus. dan kamu orang mau tempat ya. Kamu orang mau tempat dalam maksudnya tidak mau pergi counter kan, kamu orang boleh layari platform red bus tu. Ada website lah. Ada website sendiri. Website dia redbus.my/ms. Itu ada. bus kargo. Ya bus kargo ini dia masih di sini ada juga bus yang tinggi tapi dia jenis yang kargo yang terbaru. Ini yang terbaru. Bus ni keistimewaan dia ada dua tempat, sama-sama lah, dua tingkat. Satu tempat duduk dia yang besar, ada setiap situ ada television, TV, ada wifi disediakan. Kita orang tidak boring. Oke, seperti yang kamu orang tahu, di sini juga menyediakan apa namanya tuh? Oke, tambang ya. Tambang dia tidak ditetapkan dari mana, dia berbeza. Dia bergantung kepada contohnya kamu orang dari Miri mau pergi Bintulu. Dia ambil kamu orang contohnya dari Miri. Dia akan jelas kamu orang dari Miri ke Bintulu. Dia tidak sama tambang di perjalanan tambang. Maksudnya setiap tempat tambang itu Berbeza, berbeza beza, dengan ya. tempat lokasi kamu tu. Ya. So kalau orang mau tahu lanjut mengenai kamar, orang boleh pergi website lah, yang sini. Lepas tu untuk menambah kebaikan kami mau sediakan servis makanan. Masuk di sini adalah macam yang di site tu yang ada. Oke, kamu mau makan apa? Lepas tu, oke, Sekejap ya. Adakah kamu rasa servis makanan tu dengan keadaan kita
kita punya jalan raya yang agak berlubang-lubang. Dah dia Jenis makanan macam dia junk food macam tu. jangkut sajalah. Kan operasi 24 jam di sini bus ni akan berjalan pada waktu malam seharusnya. Sebab dia kan kalau waktu malam kan apa fungsi anda sebenarnya. Kalau waktu malam mana orang boleh stop-stop ke tepi jalan. Nah yang bus akan malam untuk mengorangkan. So itulah dia sediakan kandas supaya dia tak akan stop-stop ke mana-mana lah, dia akan terus jalan ke direct pada destinasi yang kamu tuju. So kami orang mau cadangkan membuat operasi 24 jam untuk meningkatkan pendapatan. Itulah. Dan kami cadangkan sesi malas untuk orang yang baring, relax. Lepas tu kami menyediakan water cooler untuk kalau lah kamu orang mau minum air gas yang tu boleh. Yang pakai duit siling tu kami mau sediakan kat situ. Vending machine. Ya, apa namanya? Vending machine. Ya, itu. Okay, so apa kamu rasa dengan mereka punya idea untuk penambahbaikan ni, adakah bersesuaian? Seperti yang kita tahu struktur jalan kita ni, geografi di Sarawak ni sangat berlubang-lubang dengan pembinaan pen raya jalan kan. So memang akan agak ni lah, Ya, agak ni. perjalanan kamu tu bumpy. Tapi kamu rasa sesuai tak dia kena buat letak vending machine, dia nak letak Vending machine tu tidak lah. Sediakan macam water cooler tu kan letak sejak air dalam tu. Tak perlu nak vending machine. Boleh juga? So, apa kamu rasa? Sesuai tak dia? Dengan penambahbaikan Penambahbaikan yang lain ada cara satu. Kamu ada cadangan lain tak untuk penambahbaikan? Boleh tambah satu lagi kan? Tak boleh. kamu nak tambah apa? Apa kamu rasa yang sesuai? Yang sesuai. Pendapat tingkat atas lagi. Tidak boleh sebab nanti dia punya keseimbangan dia tidak. Sebab jalan dia Sarawak ni sangat bumpy. Ya. Bintulu is okay, but after Bintulu then very bumpy. So kalau tambah satu tingkat lagi memang bahaya. But if city tour, it's okay actually. Jalan kita dekat city ni okay kan? Dia okay. Oke, Jadi kita kedua dia kami sediakan 2 orang. Shift. Kalau satu nih, kalau dia mengantuk, dia akan tukar shift untuk mengelakkan daripada berlakunya kemarahan. Ini jalan malam ni. Ya, ini jalan malam yang sekarang lagi berlaku. Iya dah. Lepas tu kan, apa nama? Oke, saja. itu saja dari kami. Okay, kita bergerak ke grup seterusnya. Thank you. Jaga jarak ya. Bergerak ke cikgu. Selamat pagi dan selamat datang ke syarikat kami iaitu Grab. Jadi saya pasti semua ke sini tahu Grab dan pernah naik Grab lah. Jadi Grab ini memang dia open dan syarikat dia memang tak ada dekat Miri, dia memang dekat luar negara. Mereka yang dekat sini memang hanya headquarters dekat Singapura. Jadi mereka bekerja di online. Okay. Jadi untuk kelebihan Grab ini adalah yang pertama adalah Grab mempunyai harga yang berkelanjutan. Contohnya dalam ini kalau kami dari Faisal Musnadin, harganya boleh around RM10 ke atas. Tidak seperti di KL. Kalau di KL harganya lebih masalah sebab tempatnya besar. Terusnya adalah servis tadi. So, tentunya lah seseorang pengguna Grab ini jika mereka book Grab itu, so pemandu kebanyakan pemandu itu akan terus accept lah request untuk jadi pemandu. Terusnya adalah memudahkan pengguna untuk bertujuan destinasi yang mereka ingini. So, jika seseorang sebenarnya tidak mempunyai kendaraan sendiri, mereka boleh gunakanlah sudah mereka boleh ke suatu tempat atau ke kerja ataupun pergi daripada kawan
passenger, tapi mereka juga mempunyai Grab Food yang membuat food delivery. Terusnya adalah menggunakan food delivery. So, Grab ini mempunyai sistem dalam app mereka, so that pengguna dengan pemandu boleh berkomunikasi semasa melalui telefon. Seterusnya adalah boleh dijejaki. So, dalam app Grab tu, pengguna boleh jejaki lokasi pemandu. So, kalau pemandu ni on the way dari satu tempat, pengguna boleh tengoklah. Yang seterusnya adalah diberi tempat untuk mengejar telefon. Terdapat beberapa pemandu yang menyediakan tempat untuk charge telefon pengguna. Yang terakhir adalah Wi-Fi disediakan. Yang ini juga pemandu, beberapa lah pemandu yang menyediakan Wi-Fi untuk pengguna dalam perjalanan. Jadi seterusnya, untuk penambahbaikan yang kami cadangkan, itu mereka harus memberi layanan yang lebih mesra. Ini sebab ada sesetengah pemandu, kalau mereka punya penumpang tu datang, mereka tidak memberi salam, tidak memberi greeting. Mereka just hanya biar penumpang tu masuk, lepas tu mereka diam sepanjang perjalanan. Jadi mereka harus lebih mesra, lebih banyak berkomunikasi. Kemudian lokasi dalam Google kurang tepat. Jadi yang ini mereka harus update Google supaya macam ada sesetengah tempat ni masuk dalam Google tu dan boleh mudah untuk dicari, di search. Dan seterusnya, keselamatan kurang terjamin. Ini seperti untuk para wanita selalunya, sebab Grab kebanyakan lelaki. Jadi kadang-kadang yang wanita ni rasa kurang selesa, kurang selamat dalam kenderaan. Jadi mereka perlu menambah pemandu Grab yang wanita untuk memberi keselesaan kepada penumpang yang lain. Dan yang akhir sekali, harus membuat had laju yang ditetapkan. Ini macam ini sebab ada sesetengah pemandu, mereka sejak guna kereta, mereka membuat had laju, mereka merapas kaki mereka, dan ada juga penumpang yang tidak suka laju. Jadi sepatutnya mereka tetapkan had laju mereka dalam semasa perjalanan. Jadi itu saja daripada kami. Ada soalan? Ada. Kalau insurans penumpang ada disediakan. Insurans penumpang ada. Dan itu keselamatan sendiri siapa kamu yang mau gunakan. Sekiranya kemarahan, adakah siapa yang akan terlibat? Sekiranya kemarahan, memang mereka Memang dia akan jawab untuk semua. ya. Ada Grab lori. Ini adalah contoh-contoh kenderaan. Okay. Masa hadapan adalah lori. Saya akan Dia punya